Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahmin bin Asyadiman. Hari ini saya akan melakukan teknik-teknik lakuan dalam bantu mula kepada mangsa yang memerlukan CPR ataupun bantuan awal dalam pelbagai situasi. Situasi pertama, mangsa tidak sedarkan diri tetapi tiada pernafasan tetapi mempunyai nadi. Situasi kedua, mangsa tidak sedarkan diri, mempunyai pernafasan tetapi tiada nadi. Dan situasi yang ketiga adalah mangsa tidak sedarkan diri, tiada pernafasan dan tiada nadi. Okey, sebelum mula melakukan bantu mula, saya sebagai pembantu mula, pemberi bantu mula, perlulah mengaplikasikan prinsip DRABC. D iaitu danger, R respond, A airway, B breathing, C circulation. Okey. Danger. Pemberi bantu mula saya perlulah memastikan keadaan mangsa berada dalam suasana yang baik ataupun persekitaran yang baik, bagi mengelakkan yang boleh memberi risiko kepada pemberi bantu mula dan mangsa sendiri. Jadi pemberi bantu mula perlulah membawa mangsa kepada persekitaran yang baik. Okey, seterusnya respon. Pemberi bantu mula perlulah mendapatkan respon daripada mangsa itu sendiri. Contohnya, pemberi bantu mula perlulah menepuk kedua-dua bahu mangsa seperti ini. Cik, boleh dengar saya tak? Cik, boleh dengar saya tak? Cik, boleh dengar saya tak? Okey, macam tu. Airway, pemberi bantu mula perlulah melihat keadaan mangsa, melihat laluan pernafasan mangsa, iaitu dalam mulut. Misalnya, terdapat sesuatu benda asing dalam mulut mangsa. Jadi oleh itu pemberi bantu mula perlulah mengeluarkan benda asing tersebut untuk memudahkan bantuan pernafasan. Jika lidah mangsa menghalang pernafasan, pemberi bantu mula perlulah membetulkan lidah mangsa supaya bila melakukan CPR, udara dapat masuk dengan baik. Seterusnya breathing. Pemberi bantu mula perlulah mendekatkan muka dan telinga kepada muka mangsa, iaitu di mulut dan di hidung, untuk mendengar jika terdapat udara yang keluar daripada mangsa melalui hidung ataupun mulut. Dan juga mata pemberi bantuan awal perlu melihat keadaan dada mangsa jika terdapat dada mangsa naik ataupun tidak. Okey, terusnya circulation. Circulation adalah peredaran darah. Oleh itu, pemberi bantu mula perlulah meletakkan jari di bahagian karotid mangsa untuk mengenal pasti jika terdapat pulse. Seterusnya boleh juga diletakkan jari di bahagian radial mangsa, iaitu di pergelangan tangan mangsa, untuk mendapatkan pulse daripada mangsa. Okey. Untuk situasi pertama, iaitu mangsa yang tidak sedarkan diri, yang mempunyai nadi tetapi tidak mempunyai nafas. Oleh itu, pemberi bantu mula perlulah melakukan 2 hembusan ke dalam mulut mangsa. Setiap hembusan perlulah diselangkan selama 2 saat. Okey, step pertama, pemberi bantu mula perlulah menutup hidung mangsa dan seterusnya tangan kiri menutup hidung mangsa. Tangan kanan perlulah mendongak kepala mangsa ke atas. Seterusnya, pemberi bantu mula mulakan hembusan mulut ke mulut, dan mata kanan melihat pergerakan naik dada untuk memastikan udara masuk atau tidak. Okey. Pertama.
Okey. Untuk situasi kedua, iaitu mangsa yang tidak sedarkan diri, yang mempunyai pernafasan tetapi tidak mempunyai nadi. Oleh itu, pemberi bantu mula perlulah melakukan 30 kali tekanan sebanyak 3 set. Dan pemberi bantu mula perlu tahu di mana untuk meletakkan tangan dominan, iaitu menggunakan bawah tapak tangan diletakkan di hujung sternum dada mangsa. Okey. Dan tangan dominan berada di bawah. Tangan bukan dominan berada di atas tangan dominan untuk memberi bantuan kepadanya. Okey. Dan pastikan siku tidak bengkok dan lurus. Dan melakukan 30 kali tekanan dengan bilangan macam ni. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. Jadi, ulangan kedua. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. Setelah selesai 3 ulangan, maka kadar nadi sepatutnya berjalan balik. Untuk situasi ketiga, di mana mangsa tidak sedarkan diri, yang tidak mempunyai kadar pernafasan dan tiada nadi. Oleh itu, pemberi bantu mula perlulah melakukan dua step serentak, iaitu 2 kali hembusan dan 30 kali tekanan sebanyak 3 set. Okey, kaki perlulah selari apabila untuk melakukan hembusan. Kaki perlulah selari dengan bahagian kepala mangsa. 2 kali hembusan. Seterusnya melakukan 30 kali tekanan sebanyak 3 ulangan. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. Okey, setelah selesai melakukan 30 kali tekanan, maka prosedur tersebut telah selesai. Selepas selesai melakukan kaedah tersebut, pemberi bantu mula perlulah melakukan kaedah pemulihan kepada mangsa. Okey. Seterusnya kita akan melakukan kedudukan pemulihan. Kedudukan pemulihan dilakukan setelah pernafasan dan nadi mangsa telah kembali semula. Oleh itu, pemberi bantu mula perlulah mengangkat tangan kanan mangsa ke atas macam ni, mengangkat tangan kiri mangsa ke pipi mangsa macam ni. Okey, letakkan tangan kiri mangsa macam ni di pipi mangsa. Seterusnya mengangkat perlahan-lahan kaki kiri mangsa macam ni dan mendekatkan tapak kaki ke lutut mangsa. Seterusnya pegang di bahu mangsa dan pinggul, bahagian pinggul mangsa, dan dekatkan mangsa ke arah pemberi bantu mula macam ni.
Okey. Macam ni. Seterusnya, pastikan tangan mangsa tidak bertindih dan mangsa berada dalam keadaan macam ni. Okey.